Kita nak masuk nombor 3 pula. Ciri-ciri daya apung. Ni tak kira apa-apa. Cuma kita nak mengenal sahaja ciri-ciri daya apung. Okey, tips mudah. Kalau cecair yang sama, daya apung berkadar terus dengan isi padu yang tenggelam. Okey, kita dah belajar dia. Isi padu yang tenggelam ni dia sama dengan isi padu air tersesar. Lagi banyak isi padu air tersesar, lagi tinggi daya apung. Kalau objek yang sama, daya apung adalah sama. So, kita pegang dua tips ini. Mungkin kita susah nak faham. Tapi tak apa, kita akan tengok satu persatu. Okey, kita sebut tadi apa? Cecair sama. Kalau cecair sama, dia ikut isi padu. Isi padu yang tenggelam. Kalau isi padu tenggelam besar, daya apung besar. Okey. Ini kalau cecair itu sama. Maka kalau kita dapat situasi, sekejap lagi kita tengok. Okey. Yang kedua, kalau dia bagi objek yang sama. Tengok dua ni. Dia bagi cecair sama ke objek sama? Kalau objek sama, tentulah daya apungnya sama. Okey. Macam mana tu? Mari kita tengok satu persatu ciri-cirinya. Okey. Ciri-ciri daya apung A. Sebab objek P, Q dan R diperbuat dari bahan yang sama. Bandingkan daya apung yang bertindak ke atas setiap objek tersebut. Okey, berapa daya apung yang bertindak pada P, Q dengan R? Bandingkan ni mana siapa yang besar? Okey, first, sabar. Sekarang ni kita tengok. Objek sama ke cecair sama? Untuk gambar ini, cecair yang sama. Nampak? P, Q dan R tenggelam dalam cecair yang sama. Tapi dia kata apa? Diperbuat dari bahan yang sama. Diperbuat dari bahan yang sama, bukan objek yang sama. Kena faham tu. Okey, dia diperbuat je daripada bahan yang sama. Maknanya PQR tu objek yang lain-lain. Okey, sebab saiz tak sama kan. Jadi, kalau dia tenggelam dalam cecair yang sama, kita tengok dia punya isi padu yang tenggelam. Kalau tengok PQ dengan R, mana isi padu yang paling besar tenggelam? Tentulah R. Bila R isi padunya paling besar, bermaksud daya apung R paling besar. Daya apung yang bertindak pada P adalah yang paling kecil. Okey, itu dia. Tak ada kira apa-apa, ini cuma understanding. Guna tips ini, sangat simple. Okey. Cerita yang kedua, objek R dengan S adalah bahan yang berlainan. Okey, tak apalah, tak ada masalah. Sekarang kita tengok R tu tenggelam, S tu dia timbul. Bukan tenggelam timbul. Dua-dua tu timbul. Cuma dia timbul dalam paras yang tak sama. S dia terapung tinggi, R tu dia terapung juga, tetapi dia terapung lebih rendah lah. Okey, sekarang ni kita nak bandingkan daya apung yang bertindak pada R dengan S. So, antara daya apung yang bertindak ke R dengan S ni siapa yang lagi besar? Okey, ramai yang akan sebut daya apung S lebih besar. Sebab dia nampak daya apung tu menolak S lebih tinggi. Okey, inilah yang kita selalu kata salah faham tu. Nampak tak? Cecair sama, objek sama. Sekarang ni, dia berada dalam cecair yang sama. Bila dia berada dalam cecair yang sama, kita tengok isi padu yang tenggelam. Kalau tengok isi padu yang tenggelam, saya banyak? R. Bila R isi padu dia lebih banyak, maka daya apung dia lebih besar. Boleh faham? Okay. S ini, kalau confuse lah kan, macam tak boleh nak hadam. Okey. Ada tak objek yang terapung macam ni? Ada. Biasanya apa? Gabus. Ataupun benda yang ringan, betul? Ada tak objek yang terapung macam ni? Ada. Biasanya apa? Ais. Nampak? Dua-dua terapung atas air. Tetapi gabus ini ringan. Manakala ais berat. Soalan saya, kita tanya daya apung. Okey. Bila objek ni ringan, agak-agak berapa daya apung yang diperlukan untuk bagi dia pegun? Tentulah kecil. Betul tak? Sebab benda ni ringan. Bila ais ini berat, tentulah dia memerlukan daya apung yang lebih besar supaya dia pegun dekat atas ni. Itu logiknya. Okay. Jadi, that's why kita tengok isi padu yang tenggelam. Isi padu tenggelam sikit, daya apung kecil. Isi padu yang tenggelam besar, daya apungnya besar. Right? Itu yang tips yang saya sebut tadi. Penat saya padam tips tadi. Padam. Okay, tak apa, kita tulis balik. Kalau cecair sama. Cecair sama, kita tengok isi padu. Kalau objek sama, maknanya daya apung sama. Okey.
simpan dulu tips ini. Kita tengok ciri-ciri daya apung. Okey, ni sekarang B Tengok yang seterusnya C. Objek J sedang tenggelam ke bawah. Objek K sedang naik ke atas, manakala objek L terapung pegun. Okey, bandingkan berat dengan daya apung bagi setiap objek berikut. Okey, dengar sini betul-betul. J tenggelam. Okey, kita cuma ada dua je objek ni. Kena padam lagi benda ni ada. Okey. Yang tarik dia ke bawah ialah berat. Weight. Yang tolak dia ke atas ialah daya apung. FB. Kalau macam J tu, dia sedang tenggelam ke bawah, bermaksud berat lebih besar dari daya apung. Boleh faham? Berat lebih besar untuk J. J berat W lebih besar dari FB. Manakala K sedang naik ke atas. Kalau K ni sedang naik ke atas, daya apung lebih besar lah dari berat. So FB lebih besar dari W. Ini untuk K. Manakala L ni apa cerita? L ni terapung pegun. Bila terapung pegun, bermaksud berat ke bawah sama dengan daya apung. Okey. Kalau fikirkan lagi, K ni bukan tengah naik atas ke? Sampai satu tahap, dia akan timbul ke atas ni juga. Jadi kenapa L ini sama? Okey, macam mana kalau K ini dah sampai ke atas, apa jadi dengan daya apung dia? Saya terangkan lagi. Writernya macam ni. Tengok betul-betul. Apabila suatu objek ini, contoh, berat dia ke bawah 20 Newton. Daya apung dia 25 Newton. Nampak? Maknanya atas lebih besar. Bila atas lebih besar, dia akan naik ke atas. Dia akan mula terapung. Dan dia akan terapung, akhirnya dia akan sampai sini. Bila dia sampai sini, berat ke bawah masih lagi 20 Newton. Daya apung ke atas masih lagi 25 Newton. Sebab semua masih tenggelam. Dan bila dia mula keluar ke permukaan air, nampak? Dia dah keluar ke permukaan air, berat still 20 Okey, bila dia dah keluar dari permukaan air, nampak tak isi padu yang tenggelam dah makin kurang? Ini isi padu tenggelam full. Isi padu tenggelam dah makin kurang. Isi padu tenggelam adalah sama dengan isi padu tersesar yang akan menghasilkan daya apung. Bila isi padu bawah ini berkurang, maka daya apung dia akan mula berkurang. Nampak? Tapi 23-20 masih lagi 23 tu menang. Dia akan masih lagi naik. Akan naik lebih tinggi. Nampak? Sampai bila dia nak naik? Sampai akhirnya atas ini 20 Newton, bawah sini 20 Newton, barulah dia berhenti. Nampak yang kita panggil dia terapung pegun. Masa dia duduk kat bawah, memang 25 lagi besar. Dia akan naik ke atas. Tetapi bila dia sampai ke permukaan air, dia akan keluar dari permukaan air. Bila dia keluar dari permukaan air, isi padu yang tersesar akan mula berkurang. Dan daya apung akan mula berkurang sehingga berat sama dengan daya apung. Itulah ceritanya. And then dia akan berhenti dekat situ. Okey, sebab tu bila terapung pegun, berat dengan daya apung adalah sama. Padam. Okey. Tulis balik tips tadi. Cecair sama bermaksud kita tengok isi padu. Okey, isi padu besar, daya apung besar. Ataupun isi padu berkadar terus dengan daya apung. Manakala itu kalau cecair sama. Kalau objek sama, okey, daya apung of course sama dengan berat objek. Okay, macam mana tu? Okey, mari tengok. Ada 3 contoh. Sekarang ni ciri-ciri daya apung C. Ciri-ciri daya apung D. Rajah menunjukkan sebuah bot yang serupa terapung di sungai dan di laut. Bandingkan daya apung kedua-dua rajah tersebut. Cuba tengok. Bot ini terapung dekat sungai, bot ini terapung dekat laut. Kalau tengok dekat sungai, dia macam tenggelam lebih sikit. Dekat laut, dia timbul lebih tinggi. Okey. Bandingkan daya apung yang bertindak. Jawapannya ialah
First tengok dulu, cecair sama ke objek sama? Satu laut, satu sungai, maka cecair tak sama. Kita tengok yang kedua, objek sama tak? Objek sama, bot. Dua-dua bot tu, bot yang sama. Rajah menunjukkan sebuah bot yang serupa. Okey, bila serupa, terus kita ambil daya apung sama dengan berat objek. Maknanya kedua-dua daya apung tu sama. Okey. Ini ramai confuse juga. Ini bot yang sama, 1, 2. Kalau dia terapung dekat laut, dia akan terapung tinggi. Kalau dia terapung dekat air sungai, dia akan terapung rendah sikit. Macam gini. Lantaklah dia terapung macam mana pun. Saya tanya, berapa berat? Kalau berat dia 2000 Newton, ini pun samalah 2000 Newton. Dan bila dia terapung, bermaksud daya apung dia 2000 Newton juga. Ini pun confirm lah 2000 Newton juga. Sebab dua-duanya terapung. Nampak? Itu trik dia. Daya apung sangat berat objek. Ini samalah. Tak kisahlah dia timbul sikit ke, dia timbul tenggelam ke, sebab cecair yang berbeza. Okey, nampak? So, bila objek yang sama, daya apung dia sama. Sebab berat dia sama. Okey. E. Tak habis lagi. Okey, lagi. Nampak tak gambar yang pertama? Antara A dengan B. Mana daya apung besar, mana daya apung kecil? Bandingkan daya apung. So, kita tahu daya apung yang bertindak pada A dengan B. A dia tinggi, B dia rendah. Tapi jangan risau, kedua-duanya timbul. Maka daya apung yang mana besar? Bila cecair yang sama, nampak saya dah tulis. Baik, saya tulis. Cecair yang sama. Cecair yang sama, daya apung ikut isi padu yang tenggelam. A isi padu tenggelam dia sikit, B isi padu tenggelam dia besar. Maknanya daya apung dekat B adalah besar, daya apung dekat A adalah kecil. Nampak? FB kan sama dengan V rho G. V besar, isi padu apa, daya apung besar lah. Okey, itu untuk yang first. Yang bawah ini cecair yang berbeza. Tetapi kita bukan nak tengok cecair, kita nak tengok objek. Walaupun cecair dia berbeza, objek yang sama, objek C. Tak kisahlah objek C tu timbul macam mana. Sorry, ini tinggi, ini rendah. Tapi disebabkan dua-duanya objek yang sama, maka daya apung yang bertindak adalah sama. Okey. So, untuk C, daya apung dia sama. Untuk yang atas tu A dengan B, daya apung B lebih besar dari A. Ni daya apungnya sama. Nampak? Ikut tips yang saya bagi ini sahaja. Okey, habis. Baru habis ciri-ciri. So, kita masuk yang keempat. Ialah aplikasi. So, aplikasi ada beberapa lah. Kalau kita tengok dalam buku pun ada banyak. Okey. Tak apa, kita tengok yang pertama. Hydrometer. Okey. Hydrometer ini ialah alat yang digunakan untuk menentukan ketumpatan sesuatu cecair. Nampak? Kalau cecair yang berketumpatan tinggi, dia punya turus ataupun batang dia akan naik tinggi. Jadi nampak, kalau tempat bacaan ini 1.2 gram cm3, maknanya ketumpatan dia tinggi. Kalau cecair yang ketumpatan rendah, hydrometer ni akan tenggelam lebih dalam dengan bacaan ketumpatan dekat sini 0.9. So, dekat batang ini dah letak senggatan-senggatan, okey, ataupun dah tulis nilai-nilai yang tertentu. Kita boleh terus baca sahaja. Jadi idea dia apa? Sama macam tadi. Bila dua hydrometer ni sama, maknanya berat dia sama. Cecair dengan ketumpatan yang tinggi. Ni. Bila daya apung sama, berat sama berat hydrometer tu sama, jadi daya apung tu sama. V rho G. Okey. Bila sama, kalau contoh kalau kita punya ketumpatan tinggi, tentulah isi padu kita kena kecil. Manakala kalau ketumpatan kita rendah, tentulah isi padu dia kena besar. Nampak? Sebab itu yang ketumpatan rendah, dia kena tenggelam lebih banyak, dia kena menyesarkan isi padu yang lebih besar. Cecair dengan ketumpatan tinggi ni hanya perlu menyesarkan isi padu yang kecil sahaja untuk menghasilkan daya apung yang sama. Kenapa daya apung yang sama? Kerana dua-dua hydrometer yang sama berat. Okey, nak bagi dia terapung, perlukan daya apung yang sama. Alright, jadi itulah cerita hydrometer. Jadi apa sedikitlah ciri-ciri hydrometer. Okey, batang halus dan panjang. Kenapa? Supaya julat ketumpatan lebih besar. Maksudnya kita boleh ukur ketumpatan yang berskala yang lebih besar.
Yang kedua, diperbuat dari kaca. Kenapa? Supaya tidak mudah terhakis. Sebab cecair yang kita nak ukur ketumpatan ni, kadang-kadang kita kena ukur asid. Kadang-kadang kita kena ukur susu, minyak dan sebagainya. Kita tak tahu ada yang cecair yang menghakis. Jadi elok kita pakai kaca. Yang seterusnya, saiz berbuli yang besar. Okey, saiz yang besar biasanya dia akan dikaitkan dengan daya apung ataupun air tersesak. Lagi besar isi padu akan menghasilkan daya apung yang lebih besar ataupun menyesarkan lebih banyak air. Butiran plumbum yang berketumpatan tinggi. Okey, plumbum ni ialah logam yang berat. Okey, untuk memastikan hidrometer sentiasa tegak. Apabila berat dia ke bawah dia tinggi, maka kita punya center of gravity, pusat graviti dia lebih rendah, dia akan tegak. Itu contoh. Okey. Yang kedua, Cartesian diver ataupun penyelam Cartesian. Nampak tu? Macam magic. Okey. Kalau kita tengok, dia boleh tenggelam, dia boleh timbul. Macam mana Cartesian diver ini boleh berfungsi tenggelam dan timbul macam ni? Right. Cerita dia sebiji macam yang saya cerita dekat Pascal dulu. Allah. Ingat tak prinsip Pascal yang saya tekan betul tu? Lukis sikit. Okey, bayangkan ini ialah belon, ini ada pemberat. Okey. Bila kita ni dipicit tu ni. Tangan dia ni dipicit. Bila dia tekan, objek tu akan tenggelam. Bila dia lepas, objek tu akan timbul. Kenapa? Bila saya tekan, apa jadi kat bubble? Bubble itu akan mengecil. Bila bubble itu mengecil, maka daya apungnya berkurang. Bila daya apung berkurang, dia akan tenggelam. Dan bila saya release, isi padu dia kembali besar, daya apung dia besar, dia akan naik atas balik. Okey. Gitu je. Right. Kalau dalam buku teks, dia pakai tube. Okey, dia letak pemberat kat sini. Okay, supaya terapung tegak. Kat sini ada air lain. Dan bila kita picit sebenarnya isi padu udara dekat dalam ini mengecil. Air akan masuk ke dalam. Ni air akan masuk ke dalam. Bila air masuk ke dalam, maka isi padu dia kecil. So, isi padu yang kecil ini menghasilkan daya apung yang kecil, jadi dia akan tenggelam. Bila kita release, air ini akan keluar, daya apung dia besar, dia naik. Right. Gitu. Boleh buat sendiri, tak ada masalah. Next. Okey, aplikasi kapal selam. Kapal selam menggunakan aplikasi inilah. Okey, macam Cartesian diver tadi. Okey, dia ada tangki balas. Tangki balas itulah yang akan diisi dengan air. Kalau diisi dengan air, maka daya apungnya berkurang, dia akan tenggelam. Kalau dia nak timbul, dia keluarkan air dari tangki balas tu, jadi dia punya daya apung akan tinggi dan dia akan naik atas. Alright, jadi beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berbentuk larus. Dalam bahasa Inggeris, streamline. Okey, dia mengurangkan rintangan air supaya dia boleh bergerak dengan laju lah. Dinding tebal. Kapal selam memang dinding tebal sebab nak menampung tekanan tinggi di bawah laut. Badan binaan bahan ialah kuat, okey, supaya kapal selam ni tidak mudah pecah. Okey, tangki balas ni ialah keperluan. Apa yang perlu ada? Tangki balas untuk supaya timbul dan tenggelam. Dan alat pemerhati yang perlu dilengkapkan dalam kapal selam ialah sonar dan periskop. Antaranya lah, sonar ini adalah untuk mengesan pulau contohnya, ataupun mengesan ada batu-batu dekat dalam laut. Dan periskop ini untuk melihat dekat atas laut. Okey. Seterusnya, kapal dan garisan plimsoll. Okey, garisan plimsoll ini ada pada badan kapal. Dia adalah digunakan untuk mengelak muatan yang berlebihan dan supaya menjadi penanda supaya kapal ini boleh berlayar di lautan yang berbeza ketempatan. Okey, lautan ni memang berbeza. Kita ada lautan Pasifik, lautan Atlantik dan sebagainya. Setiap lautan ini dia ada suhu yang berbeza, dia ada ketempatan dia yang berbeza. Jadi bila kapal ini berlayar di lautan yang berbeza, dia perlu lihat sama ada paras air itu telah melebihi ataupun berada di tempat yang selamat. Jadi inilah dia kegunaan garisan plimsoll. Okey. Dan yang terakhir, belon udara panas ataupun belon iklan. Okey, jangan tak tahu. Biasanya kita cerita Archimedes ini tentang timbul dan tenggelam dalam air. Sedangkan Archimedes kata untuk objek yang separa tenggelam ataupun tenggelam sepenuhnya dalam benda leh.
Bendalir ialah cecair ataupun udara, gas. Jadi jangan tak tahu, selain daripada objek tu timbul tenggelam dalam air, juga timbul dan tenggelam di udara. Kerana udara juga bendalir. Jadi that's why tajuk belon panas ataupun belon iklan ini adalah tajuk Archimedes. Jadi sama juga belon udara panas, antara ciri-cirinya isi padu kena besar. Supaya bila isi padu besar ni, dia akan menyesarkan lebih banyak udara. Okey, dan menghasilkan daya apung yang besar. Dan ketumpatan rendah. Ketumpatan rendah ni sama ada ketumpatan gasnya rendah ataupun ketumpatan ni belon. Jangan pakai kain belon yang berat. Okey, ketumpatan rendah supaya ringan. Okey, diperbuat dari sintetik nylon. Okey, supaya kuat, tidak mudah koyak dan juga kalis air. Okey, gas yang digunakan kalau dalam belon iklan kita gunakan gas helium kerana gas ini ringan dan berketumpatan rendah. Okey, dan tali yang digunakan perlulah kuat supaya ia tidak mudah putus. Okey, itu antara penerangan-penerangan yang ringkas tentang aplikasi-aplikasi dalam prinsip Archimedes. Jadi itu sahaja tentang prinsip Archimedes. Saya rasa saya dah susun topik ini supaya mudah untuk pelajar-pelajar belajar melalui video. Okey, jadi next insya-Allah kita akan masuk prinsip Bernoulli. Jadi kita akan jumpa pada video yang seterusnya insya-Allah. Sekian, terima kasih.